Okey, dan kalau kita lihat rumah ibadat. Okey. Baik, so kalau kita lihat di sini, dia nak tanya. Apa yang nak tanya tu? Nak tanya apa? Baik, baru-baru ini kita dah tengok rumah ibadat penganut agama Islam, okey, seperti Masjid Negara dan juga Masjid Kampung Laut di Kelantan. Okey. Boleh, insya-Allah boleh. Okey. Okey. Baik, seterusnya kita dah tengok juga Masjid Al-Qadim di Sarawak dan juga kita telah tengok rumah ibadat penganut agama Kristian dan juga rumah ibadat penganut agama Buddha, Confucius dan juga Tao. Okey. Baik. Dan kita nak sambung hari ini iaitu rumah ibadat penganut agama Hindu. Baik. Rumah ibadat penganut agama Hindu, ingat dikenali sebagai kuil. Ya, dikenali sebagai kuil. Dan contoh kuil adalah seperti kuil Arulmigu Sri Raja Kaliaman di Johor, di mana dibina pada tahun 1922, maknanya 100 tahun yang lalu. Dah berusia 100 tahun ya. Kuil ini dan terletak di Jalan Temerau, Johor Bahru, dan kuil ini dibina semula daripada kaca. So banyak dia punya bangunan ini, dia punya dinding-dinding ini dibuat daripada kaca. Boleh Zafri. Dan tercatat dalam Guinness Book of Records sebagai kuil kaca yang pertama dan hanya satu yang terdapat di Malaysia. Iaitu kuil Arulmigu Sri Raja Kaliaman. Okay. Canggih, memang canggih ya. Baik. Sebenarnya banyak kuil. Sebenarnya banyak tempat ada kuil untuk agama Hindu. Baik, begitu juga kalau kita lihat rumah ibadat penganut Sikh. Sikh ni iaitu penganut yang keturunan Sikh pula. Okay, dan rumah ibadat penganut agama Sikh ini dikenali sebagai Gurdwara. Ya, dipanggil Gurdwara. Okay, dan contoh seperti Wardah Gurdwara Sahib di Georgetown, iaitu di Pulau Pinang. So, Wardah Gurdwara Sahib ini di Pulau Pinang ini dibina pada tahun 1901 dan nama asalnya ialah Diamond Jubilee Sikh Temple. Seni binanya berasaskan seni bina Moor daripada India dan moden, dan bangunan Gurdwara ini dijadikan tapak warisan di bawah Akta Warisan Kebangsaan. So inilah dia rumah-rumah ibadat. Okay. Ya, lagi lama. Ya, daripada 1901. Maknanya hampir 120 tahun. Hampir 120 tahun. Memang lama. Baik. Okey. Okey, baik. So, adakah sebenarnya bila kita mengetahui rumah ibadat ini, kita tahu bahawa ini tidak lengkap kalau kita tidak melawatnya. Jadi adakah anda berkenan untuk melawat tempat-tempat ini, iaitu seperti kuil Arulmigu Sri Kaliaman ini, ataupun juga Gurdwara Sahib itu? Okey, bagaimana? Okey, seorang je yang respon, yang lain semua macam mana? Kasih respon lah. Boleh lawat kot tapi jangan masuk. Okey, baik. Boleh lawat tapi jangan masuk. Macam mana pula tu boleh lawat tapi jangan masuk ya? Okey, tak apalah. Okey, atas nama. Okey, ramai-ramai nak tengok. Okey, so jom kita tengok berkaitan dengan okey, iaitu ada tak nama temple itu, iaitu Gurdwara ataupun temple kuil. Mana boleh itu rumah ibadat orang? Tak boleh lawat tapi boleh masuk. Okey, kita cuba masuk. Okey, kita cuba. Kita cuba ya. Sis cuba ya. Bak kata peniaga-peniaga tu kan. Okey, jom kita tengok. Okey. Daripada ini kita akan lihat tentang iaitu Sri. Okey. Apa nama tadi? Lupalah nama dia. Arulmigu. Adi. Apa nama dia? Bacakan Zafri. Nama dia kuil tu? Ingat. Baca lah pandai. Aris, cuba baca Aris. Kuil apa tadi?
Kuil apa? Seri apa? Arul Minggu. Arul Minggu. Okey, lagi? Lagi apa lagi? Seri apa? Gawara tak tahu lah. Saya ingat. Kali apa? Kaliaman, betul? Betul. Kaliaman. Betul ke tak betul ni? Orang pun main tam je. Okey, baik. Sebenarnya itu yang kebanyakannya dia tertulis di India. Tapi kalau ikutkan, kuil itu ada di mana? Kaliaman. Iaitu Sri Kaliaman kan? Okey. Raja. Ya, iaitu kuil Sri Aman tu, okey. Raja Kaliaman. Raja Kaliaman. Okey, tak apa. So kita tengok di JB. Okey, so kita tengok di Johor Bahru. Okey, di Singapura ni. Johor Bahru. Okey, iaitu rumah ibadat. Kat mana rumah ibadat? Kuil. Okey. Ada ke tak ada ni? Saya baru pergi JB tadi. Oh, ya ke? Tak ajak pun. Okey. Lain kali pergi JB bagi tahulah. Okey, kod mana-mana tahu kita boleh berjalannya. Rumah saya kat Johor. Oh, ya ke? Wow, Zafri, rumah kat Johor. Sekarang ni kamu kat Johor ke? Serius ah? Sekarang ni kamu kat Johor? Yes. Ni lah rumah saya. Kat sini je. Johor Bahru lah ni? Johor Bahru. Oh, Johor Bahru. Okey, baik, bagus. Sri Arul Minggu. Okey, betul? Betul. Macam ni Raja Kaliaman, betul ke Raja Kaliaman? Kuil Sri Arul Minggu Raja Kaliaman. Ada raja meh? Ada raja okey. Baik. So di mana? Ini dia. Glass Temple. Oh. Di sini. Arul Minggu Sri Raja Kaliaman Glass Temple. Inilah dia terletak di JB. Tak jauh daripada tempat kamu ni, Zafri. Okey, tak jauh daripada tempat kamu ya. Okey, baik. Dan adakah kita boleh melawat kawasan di dalamnya? Itu menjadi persoalan. Oh, kat Pasir Gudang. Okey, baik. So, kita boleh pergi. Okey, lalu di luar dia. Okey, so kita boleh pergi. Okey, kita turun Okey, kita turun. Okey, untuk kita tengok apa yang ada di sini. Okey, so kalau kita lihat. Okey, ini rumah ibadat. Okey, ataupun kuil. Okey, iaitu kita depan sikit. Okey. Okey, dia begini. Okey, faham. Dia dekat luar ni dia banyak glass ataupun banyak kalau kita lihat banyak dia punya binaan-binaan yang terdiri daripada kaca lah. Daripada kaca. So inilah dia. Dia tak besar mana pun. Okey, tak besar mana pun. Tapi dia satu-satunya yang ada di kawasan ini. Yang ada di Malaysia iaitu Glass Temple. Ya, ada orang. Memanglah ada orang. Kan? Tu kat sebelah kamera tu. Ya, betul. Dia ambil gambar. Dia ambil gambar. Tapi siapa yang ambil gambar dia? Dekat dalam buku. Siapa ambil gambar dia cikgu? Dia lah, kat kamera dia lah ni. Tapi tangan dia kat bawah. Kamera dia tu sebenarnya adalah kamera 360 yang boleh ambil gambar keliling. Kamera 360 yang boleh ambil gambar keliling. So itu adalah kuil Glass Temple. Okey, baik. Satu lagi kita nak tengok iaitu Gurdwara di Penang. Okey, Gurdwara apa nama penuh dia? Gurdwara tadi. Sila bagi tahu cikgu. Wada Gurdwara. Betul Arisa? Okey. Wada Gurdwara Sahib. Okey, di Georgetown. Okey, jom kita tengok di Georgetown. Iaitu di mana? Di Pulau Pinang. Okey, kita terbang ke sini. Di mana? Iaitu di Georgetown. Okey, di sini. Okey, Gurdwara Sahib iaitu yang berada di Penang. Okey, iaitu di
di Pulau Pinang, iaitu di Bandar Raya Georgetown. Okey, so kalau kita zoom in dan kita lihat daripada luar, okey, tak ada tempat untuk masuk, tapi kita tengok daripada luar. Okey, so bagaimanakah ianya? Okey. So, okey, inilah dia. Wadah Gadwara Sahib. Oh, ini bangunan dia. Oh, okey. Alamak, terlindung kat pokok. Okay. Ke depan dah pula. Okey, itulah dia. Okey, bangunan dia yang terlindung daripada pokok. Ini daripada tepi. Gadwara Sahib. Okay. So, ini adalah rumah ibadat bagi kaum Sikh yang terletak di Pulau Pinang, di Georgetown. Dan ini kata apa? Terletak di Pulau Pinang dan ini salah satu gadwara ataupun rumah ibadat Sikh yang ada di Malaysia. Okey, yang ada di Malaysia. Sebenarnya rumah-rumah ibadat ini, okey, sebenarnya untuk kaum-kaum lain okey, sebenarnya kamu boleh lawat, cuma kamu tak dibenarkan untuk masuk lah. Okey, hanya berada di luar lah. Untuk Betul saya memerhatikan. cakap. Okey, kalau nak masuk boleh tapi atas kebenaran. Ya, atas kebenaran dan hanya nak tengok sahajalah. Dia tak boleh nak usik. Begitu juga kalau katakan orang-orang yang bukan Islam nak masuk dalam masjid sebenarnya boleh, tetapi mesti atas kebenaran pengurus masjid, itulah. Pengurus masjid. Jadi kita kena tahu bahawa kalau masuk rumah orang kita kena minta izin, betul? Mana boleh main masuk je kan? Okay. Agak ya Allah kan. Takif, soalan kamu tu salah. Tapi agama dia boleh sembahyang kat situ tak? Manalah boleh. Kan? Soalan itu sebenarnya janganlah menunjukkan diri anda yang serba tak tahu. Jangan. Kan? Jangan. Kan? Of course lah. Macam seolah-olah kan. Kamu kan ambil cereal, letak dalam botol. Letak dalam botol cereal tu, lepas tu kamu cakap, boleh tak makan dalam botol? Kemudian orang cakap, memanglah tak boleh. Kenapa tak boleh? You know why, but you still ask. Kan itu menjadikan satu keadaan yang, okay. Dan kalau orang kata, okay, kamu tuang air di dalam piring. Ya, dalam piring. Kemudian kamu tanya, boleh minum tak? Boleh. Tapi macam nak minum? Minumlah. You see? Dia salah tempat. Ya, because tak sesuai. Betul ni dia Sinan. That is how kita ada manusia. Kita berbeza dengan binatang atau lain. Sebab kita boleh berfikir. So, itu paling penting. Hujan dah. Tak, di rumah ni. Oh, ya. Okay. Right. Is it right? Okay, Zafri. Okay, baik. Baik. Seterusnya. Okay. So, semua dah faham rumah saya hujan sebab cikgu. Itu salah. Itu salah. Rumah kamu hujan bukan sebab cikgu. Rumah kamu hujan sebab air turun daripada awan. Pandai? Apa dah kau? Baik. Perayaan ni datang daripada perkataan raya. Apa itu raya? Apa itu raya? Siapa ingat lagi? Apa itu raya? Itulah, tak tahu. Aris, apa itu raya? Zarif, apa itu raya? Perayaan. Bukan, Arisa, bukan. Ada ni, apa itu raya? Yan, apa itu raya? Baik. Raya ni. Soalan dia, apa soalan dia? Apa itu raya? Okey, tahu. Baik. Ya, betul Diana. Okey, raya tu kan banyak. Ada hari raya, ada jalan raya, ada lebuh raya, ada balai raya. Raya tu sebenarnya besar. Raya tu besar. Kalau hari raya, hari yang besar. Kalau jalan raya, jalan yang besar. Kalau dewan balai raya, maknanya dewan balai yang besar. So, raya tu besar. Jadi, kalau perayaan, maksudnya hari-hari kebesaran. Hari kebesaran bagi sesuatu kaum. Jadi, itulah maksud raya. Perayaan maksudnya hari kebesaran sesuatu kaum ataupun hari yang diraikan oleh seluruh kaum itu.
Kan. Okey, yang terdekat kita akan merayakan apa? Yang terdekat ada perayaan apa dalam bulan Disember? Christmas. Dalam bulan Disember ni ada Christmas. Betul? Tapi di Malaysia unik. Rayalah apa pun, semua orang balik kampung. Okey, betul tak? Raya tahun baru Cina yang dekat jalan lebuh raya, orang Melayu, orang Cina, orang India habis jam balik kampung. Time hari raya, orang Melayu, orang Cina, orang India penuh dekat lebuh raya, jam. Hari Deepavali pun penuh juga kat lebuh raya, orang Melayu, orang Cina, orang India semua balik kampung. Hari Christmas nanti pun sama juga, orang Melayu, orang Cina, orang India semua balik kampung. Semua orang macam garu kepala, siapa yang raya sebenarnya ni? Jadi semua macam, siapa yang raya ni? Macam itulah. Okay, jadi di Malaysia memang sampai kalau foreigner, kalau orang-orang asing datang Malaysia, dia cakap apa tau? Why Malaysia so many holidays? Malaysia so many holidays. Sebab dia kata kalau dekat negara dia, kalau hanya perayaan sikit-sikit aja. Tapi kalau dekat Malaysia, there are so many holidays. Sikit-sikit cuti, sikit-sikit cuti. Hari tu menang Perdana Menteri pun dapat cuti. Kemudian menang bola sepak dapat cuti. Kemudian apa lagi? Memang cuti je lah kan. Kan? Jadi so itulah. Okay, Malaysia, we are Malaysian. Okay, so kita sama-sama celebrate any festival. Betul. Jadi kalau kita lihat di sini, itulah yang dimaksudkan dengan perayaan masyarakat di Malaysia. Jom kita tengok perayaan masyarakat di Malaysia. Keistimewaan Malaysia ni, kalau kita lihat, dapat dilihat daripada kepelbagaian kaum. Kita memang memiliki banyak kaum. Dan perayaan. Bila kita dah banyak kaum, kita akan menikmati banyak perayaan. Sebab ini, kita akan bincangkan tentang perayaan utama bagi setiap kaum. Perayaan utama. So, kita akan lihat kenapa kita perlu belajar tentang perayaan-perayaan lain. Supaya kita dapat menghormati antara satu sama lain dan kita meraihkan kegembiraan kaum-kaum lain. Itu maksud perayaan. Kita kena hormati perayaan. Baik. So, kalau kita lihat di sini, perayaan utama masyarakat di Malaysia. Pertama, untuk kaum Melayu. Biasanya, kita ada hari raya. Hari raya Aidilfitri. Hari raya Aidilfitri disambut oleh masyarakat Islam pada 1 Syawal mengikut kalender Islam. Menandakan kegembiraan selepas menjalani ibadah puasa selama sebulan. So itulah hari raya Aidilfitri. Selain daripada itu, orang Melayu juga, terutama orang Islam, masyarakat Islam akan menyambut hari raya Aidiladha. Iaitu disambut pada 10 Zulhijjah mengikut kalender Islam, dan perayaan ini diteruskan pada hari Tashrik iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, dan umat Islam mengadakan ibadah korban dan memberikan sedekah daging korban itu kepada orang lain. Jadi inilah hari raya Aidilfitri, daging fitri dan hari raya Aidiladha. Dan untuk Malaysia ni, kalau dia ada perayaan, dia ada lagu. Bila nak hari raya kan, dia lagu yang famous. Ten 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 ten. Dah tahu dah. Kan? Lepas tu Hai selamat hari raya. Dah start dah. Oh, raya. Kan raya. Ataupun tiba-tiba selamat hari raya. Okey raya dah. Okey raya. Raya. Keluar lagu raya. Betul tak? The best part is bila nak raya nak sebulan lagi ni. Baru hari ni puasa. Pergi shopping center. Pergi dekat the mall semua kan. Pergi mall. Baru je. Hari ni puasa ni. Nak beli barang dapur lah. Masuk je makan. Selamat hari raya. Rasa nak marah je. Puasa baru sehari. Dah bunyi lagu raya.
Kan geram je kan. Puasa belum tentu penuh macam korang ni semua kan. Puasa penuh ke? Muka Takif ni boleh percaya ke? Takif ni boleh percaya ke puasa penuh? Puasa muka. Nanti dia cakap apa? Oh, puasa penuh cikgu, puasa penuh. Masa dia cakap puasa penuh tu kan, nampak ada nasi kat sini. Ada nasi kat sini. Puasa penuh cikgu, puasa penuh. Saya takkan tak puasa. Ada nasi kat sini. Sudah. Okay. Contoh. Okay. Iklan raya lagi lah. Betul. Kalau tak raya lagi ada, keluar lagu raya nanti. Raya lah. Tak ada. Jadi, lagu raya tu kalau main selain daripada hari raya, dia akan jadi pelik. Contoh macam sekarang kan, tiba-tiba kamu dengar lagu raya, kamu macam, tak boleh. Belum raya lagi. Mesti kamu tak nak dengar. Kan? Jadi, itulah yang berlaku di Malaysia. Dia mesti perayaan ada lagu. Mesti ada lagu raya. Kita semua dah tahu lah tu. Okey. Baik. Kemudian, okey, kita tengok Tahun Baru Cina. Okey, Tahun Baru Cina, perayaan untuk disambut oleh masyarakat Cina, okey, pada hari pertama. Pada hari pertama dalam kalender Cina. Kamu kena faham bahawa Tahun Baru Cina tu maksudnya apa? Mereka menyambut Tahun Baru. Maknanya New Year. Tapi New Year tu dalam kalender Cina. Sebab itu Tahun Baru Cina. Dan perayaan ini bermula dengan seluruh ahli keluarga berkumpul untuk makan malam bersama-sama. Dan perayaan ini berlanjutan selama 15 hari hingga hari Cap Gomeh. Hari Cap Gomeh. Baik, Tahun Baru Cina ada tak lagu? Tahun Baru Cina ada lagu tak? Cap Gomeh tu dia punya sambutan jugalah, sambutan penutup. Sambutan tu. Tahun Baru Cina ada tak dia punya lagu? Ada. Biasanya kalau lagu bagi sambutan Tahun Baru Cina kan, dia akan mula dengan Gongji 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 ni ya Gongji 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 ni. Betul? Kan? Gitulah. Bila kita dengar kan, tu lagu Tahun Baru Cina dah. Dah masuk Tahun Baru Cina. Kan betul kan? Jadi itu kita kata memang ada lagu Tahun Baru Cina. Okay. So itulah dia dua perayaan utama di masyarakat Malaysia, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha untuk kaum Melayu, dan juga Tahun Baru Cina untuk orang-orang ataupun kaum Cina. Baik. Deepavali. Deepavali dan Taipusam. So kita tengok dulu Deepavali. Biasanya kalau dalam bahasa Tamil dipanggil Deepavali. Tapi kalau bahasa Urdu ataupun bahasa Hindi disebut Diwali. Betul ke? Betul kan cikgu? Kalau cikgu salah, betul tak? Betul tak kepada para pelajar yang mahir bahasa Tamil, betul tak? Kalau bahasa Urdu dipanggil Diwali. Ya. Baik. Deepavali disambut pada bulan Aipasi mengikut kalender masyarakat Hindu. Dan perayaan ini menandakan kecerahan mengatasi kegelapan ataupun kebijaksanaan mengatasi kejahilan. Ketika perayaan, penganutnya akan menghias rumah dengan kolam dan menyalakan pelita. Kolam tu maknanya apa tahu? Ada kolam yang letak dekat ruang rumah tu ditabur dengan beras berwarna-warni. Biasanya beras ni yang berwarna-warni, ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning. Kenapa kolam? Tak, dia memang buat macam tu. Kolam tu maknanya dia kata aku untuk mengumpulkan air dan juga mengumpulkan cahaya. Jadi itu Deepavali. Mesti susah. Ya, memang susah nak buat. Mungkin ada pelajar yang mungkin pernah buat kot. Seperti mungkin Nidya Silen pernah buat tentang kolam tu ke?
Pernah buat tak? Okey. Pernah buat kolam tu di rumah kamu? Jadi memang dia susah nak buat cikgu pernah buat, cikgu tak pernah lagi. Tapi tengok kawan buat adalah. Okey. Pernah try. Okey, itu Deepavali. Menyambut hari kecerahan. Okey. Dan biasa ibu yang buat. Okey, ni dia hasil. Bagus, bagus. Cantik kan? Betul. Baik. Dan satu lagi perayaan yang biasa disambut oleh kaum India adalah Thaipusam. Thaipusam ini diraikan pada bulan ke-10 kalender masyarakat Hindu yang jatuh pada bulan penuh antara akhir Januari hingga awal Februari kebiasaannya lah. Dan bagi pembayar niat, mereka membawa persembahan kepada Dewa Murugan sebagai tanda terima kasih atau meminta hajat lain. Baik. Untuk Thaipusam ini memang mereka menyambutnya untuk sebagai tanda terima kasih, dan biasanya mereka akan bawa persembahan kepada Dewa Murugan. Dewa Murugan tu sebenarnya adalah dewa yang terletak di Batu Cave. Kamu tahu Batu Cave yang ada patung besar tu kan? Patung besar yang warna gold kan? Itulah di situ Dewa Murugan. Dewa Murugan, sebab itu kalau kita lihat kaum India akan pergi ke situ untuk menyambut Thaipusam. Dia akan bawa dia punya persembahan untuk diraikan di Batu Cave itu. Cuma satu je lah. Satu je yang cikgu mungkin ada kot. Setakat ini cikgu belum pernah dengar lagi lagu raya bagi Deepavali. Di New Zealand ada ke lagu raya Deepavali? Ada ke? Cikgu tak tahu, tak pernah dengar pula. Kalau ada, tak ada tak ada. Good question kan? Tapi mungkin kita boleh create kot. Selamat Deepavali kepada semua kaum India. Selamat Deepavali. So itu kena tukar lirik lah kan. Tapi lagu macam pernah dengar je. Memanglah lagu raya. Kita buat jadi lagu Deepavali. Should be okay kot. Kan? Baru je saya perasan. Kan dia sila. Macam tak pernah dengar lah lagu Deepavali. Kan? Sebab yang lagu perayaan lain ada. Lagu bagi perayaan Deepavali tu yang tak ada. Mungkin kamu boleh create kot satu lagu